Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ceria. Bersama saya, Cikgu Baizura Najabita binti Soekarno dalam pelajaran perniagaan. Hari ini kita akan belajar bab 1 tingkatan 4 iaitu tujuan dan pemilikan perniagaan. Sebelum kita mula pembelajaran hari ini, mari kita lihat standard kandungan 1.1 tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Standard pembelajaran 1.1.1 menerangkan tujuan perniagaan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid dapat menerangkan maksud perniagaan dan dapat menerangkan konsep perniagaan. 1.0 Pengenalan. Perniagaan. Perniagaan ialah aktiviti yang melibatkan urus niaga, jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Aktiviti perniagaan melibatkan pertukaran nilai antara penjual dengan pembeli bagi membolehkan penjual memperoleh keuntungan dan keuntungan yang diperoleh boleh dilaburkan semula untuk memajukan cabang perniagaan. Okey, kita lihat di sini aktiviti perniagaan iaitu urus niaga, jual beli barang atau perkhidmatan. Okey, berdasarkan gambar ini menunjukkan dua orang iaitu sedang menjual barang dan ada seorang membeli barang iaitu sayur-sayuran. Okay, jual beli. Di sini kata kuncinya ialah jual beli. Okey, pertukaran ya. Seorang jual, seorang membeli. Jual beli. Barang ataupun perkhidmatan. Okey, barang ataupun perkhidmatan berdasarkan gambar yang ditunjukkan ini adalah barang. Okey, membeli barang. Antara siapa? Antara penjual dengan pembeli. Okey, untuk apa? Untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Seterusnya, untuk mendapatkan keuntungan. Okey, dapat duit. Okey, keuntungan. Seterusnya, kita teruskan pada tajuk yang seterusnya iaitu konsep asas perniagaan. Okey, murid-murid boleh lihat di sini. Okey, ini adalah konsep asas perniagaan. Ada 6 konsep asas perniagaan. Yang pertama ialah barang dan perkhidmatan. Yang kedua, memuaskan keperluan dan kehendak pelanggan.
Yang ketiga, pertukaran nilai. Yang keempat, keuntungan perniagaan. 5, penjual dan pembeli. Dan yang keenam ialah kontrak perniagaan. Okey, mari kita lihat satu persatu. Barang dan perkhidmatan. Barang berbentuk fizikal dapat dilihat serta disentuh. Manakala perkhidmatan tidak mempunyai bentuk fizikal secara khusus seperti pengangkutan, insurans, pelancongan dan sebagainya. Okey, kita lihat di sini ada kereta mewah kan. Okey, ini adalah barangan. Adalah produk fizikal. Sebab kita boleh sentuh dia, kita boleh rasa dia. Okey, contoh yang diberikan di sini adalah kereta. Okey, kita nampak ya, kereta canggih keretanya. Okey, produk fizikal ya. Ini contoh-contoh kereta. Okey, ini contoh makanan. Okey, barang ya, barang, makanan. Pakaian. Okey. Perkhidmatan. Perkhidmatan ialah dia tidak mempunyai bentuk fizikal secara khusus. Okey, dia tidak mempunyai bentuk fizikal secara khusus seperti pengangkutan. Okey. Malaysia Airlines, pengangkutan ya. Kita tengok. Okey, kapal. Okey, kita tak beli kapal. Kita tak beli kapal terbang. Tapi kita dapat menggunakan perkhidmatan yang disediakan. Okey, kalau barang, dia ada pertukaran barang, maksudnya kita beli barang. Kita dapat barang bawa balik rumah. Tapi ini perkhidmatan, kita tak dapat bawa balik kapal ataupun kapal terbang. Tapi kita menggunakan perkhidmatan yang disediakan. Okey, ini contoh insurans. Okey, insurans, perkhidmatan. Etika, okey. Insurans takaful dan medical card keluarga murah. Okay, ini contoh-contoh. Ya. Okey, pelancongan. Okey, kita pergi melancong, kita tak bawa balik tempat tu. Tapi kita menikmati perkhidmatan yang disediakan. Okey.
Seterusnya, memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Okey, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan keperluan. Keperluan ialah diperlukan oleh manusia untuk meneruskan kehidupan. Ianya terhad dan mudah dipuaskan. Sama bagi semua individu. Okey, sama bagi semua individu. Manakala kehendak ialah keinginan manusia untuk hidup dengan lebih selesa, tidak terhad dan sukar dipuaskan. Berbeza. Berbeza antara individu. Okey, kita tengok ya contoh. Okey, keperluan ni diperlukan oleh manusia untuk meneruskan kehidupan. Maksudnya manusia perlukan tempat berlindung. Okey, seperti rumah. Okey, terhad dan mudah dipuaskan sama bagi semua individu. Maksudnya semua orang perlukan tempat perlindungan untuk meneruskan kehidupan. Okey, ni rumah kampung. Makanan. Okey, makanan diperlukan oleh manusia. Okey, tiada makanan, manusia tidak dapat meneruskan kehidupan. Oh, lazat ni nampak. Okey, makanan dan minuman. Pakaian. Okey, ini adalah perkara asas yang diperlukan oleh manusia untuk meneruskan hidup. Okey. Okey, sekarang kehendak. Kehendak ialah keinginan manusia untuk hidup dengan lebih selesa, tidak terhad dan sukar dipuaskan. Berbeza antara individu. Contohnya seperti hiburan. Kalau tak ada hiburan, kita boleh hidup tapi kita tidak selesa. Okey. Ni tarian ni. Akademik Fantasia. Okey, TV, LCD. Berbeza kan setiap individu? Okay.
Sofa mewah untuk memberi keselesaan kepada manusia. Tak ada sofa kita boleh hidup, tapi hidup kita tidak selesa. Okey. Kereta mewah. Dah ada kereta, nak kereta mewah. Sebab tu dia katakan kehendak ini sukar untuk dipuaskan. Okey. Rumah pula bukan sekadar tempat sebagai tempat perlindungan, tetapi tengok ya gambar dekat sini, banglo mewah. Banglo mewah. Okey, seterusnya konsep perniagaan yang seterusnya yang ketiga ialah pertukaran nilai. Okey, pertukaran nilai ialah sesuatu yang bernilai iaitu wang kepada penjual sebagai balasan kepada produk yang diperolehi. Okey, nampak ya pertukaran nilai jual beli. Okey, pertukaran nilai iaitu wang. Wang ni sebagai balasan kepada produk yang diperolehi. Okey, nampak ya? Dapat barang bagi duit. Okey, duit itu adalah sebagai balasan kepada produk yang diperolehi. Okey, dia melibatkan persetujuan antara penjual dengan pembeli. Okey, konsep yang seterusnya, yang keempat ialah keuntungan perniagaan. Keuntungan. Keuntungan ialah lebihan hasil jualan setelah ditolak semua kos. Contoh, kos pengeluaran dan kos operasi. Okey, ini adalah formula yang perlu diingat. Okey, keuntungan sama dengan jumlah jualan tolak jumlah kos. Okey, tahap keuntungan. Tahap keuntungan ialah petunjuk jika perniagaan itu berjaya dan mampu bersaing di pasaran. Okey, imej dan kecemerlangan sesebuah perniagaan berdasarkan kepada tahap keuntungan perniagaan tersebut. Okey, keuntungan jumlah jualan tolak jumlah kos. Okey. Jumlah jualan melalui hasil darab iaitu harga darab dengan kuantiti. Okey. Ya. Keuntungan hasil jualan tolak jumlah kos. Okey, kita lihat pada gambar ini, duitnya makin banyak kan? Makin meningkat dan makin meningkat. Okey, ini menunjukkan perniagaan tu berjaya dan mampu bersaing di pasaran. Dan ia menunjukkan imej sesebuah perniagaan. Imej dan kecemerlangan sesebuah perniagaan. Okey.
Okey, ini adalah gambar Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Okey. Saya asal daripada tidak ada apa-apa. Apa yang saya tidak tahu, saya belajar. Minta tolong orang daripada orang lain. Saya tak malu. Saya bukannya mencuri. Saya berusaha sendiri. Ini kata-kata daripada Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Okey, sikap pemalas dan pemalu ini orang Melayu kena atasi. Kita kena berani kerana benar. Apabila kita dapat keuntungan dan rezeki lebih, bolehlah kita tolong orang. Okey, ini katanya Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Okey, keuntungan perniagaan tu adalah sebagai kayu pengukur kejayaan dan ganjaran perniagaan yang mampu bersaing di pasaran. Okey. Ini adalah orang terkaya ya, antara orang yang terkaya di dunia. Okey. Seterusnya, konsep perniagaan yang kelima ialah penjual dan pembeli. Okey, penjual. Penjual menawarkan barang. Okey, penjual menawarkan barang ataupun perkhidmatan. Okey, pembeli ialah orang yang memerlukan barang ataupun perkhidmatan. Peniaga dan pembeli melakukan urus niaga di pasaran. Okey, urus niaga berlaku apabila peniaga dan pembeli bersetuju tentang masa, tentang harga, tentang kuantiti sesuatu barang ataupun perkhidmatan. Okey. Cikgu harap anak murid cikgu jelas ya dengan penerangan yang diberikan. Okey, tengok ya. Dekat sini berlakunya urus niaga antara penjual dengan pembeli. Penjual tawarkan barang, pembeli nak barang tu. Okey, jadi maka berlakulah urus niaga. Okey, masing-masing telah bersetuju dengan harga yang ditawarkan. Okey. Tak ya? Berlakunya pertukaran. Pertukaran barang sebagai balasannya bagi wang. Okey, yang terakhir ialah kontrak perniagaan. Kontrak perniagaan, okey, penjual iaitu perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Okey, kontrak dikuatkuasakan melalui Akta Kontrak 1950. Okey. Contoh, kontrak jual beli barang dan kontrak sewa beli. Okey, apakah tujuan diadakan kontrak perniagaan ni? Ianya untuk melindungi pengguna dalam urusan jual beli barang dalam perniagaan. Okey. Sekian, cikgu harap anak-anak murid cikgu jelas ya tentang pembelajaran kita hari ini, iaitu maksud perniagaan, apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti perniagaan, dan yang terakhir ialah konsep perniagaan. Okey, terdapat berapa konsep perniagaan? Terdapat 6 konsep perniagaan. Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu sekalian dapat memahami pembelajaran kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu kembali pada pembelajaran akan datang.